Kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang. Moga hidup kan bahagia, walau jauh walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa kembali semula. Dia mentari akan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal cuma hati dan kalimat. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal cuma hati dan kalimat. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. So, untuk petang Jumaat ni, korang bersama-sama dengan saya, Meja. Kita berada dalam segmen Inspirasi MMACP. So, untuk hari ni, ini adalah minggu kedua kita untuk segmen Inspirasi ni. Untuk hari ni, kami bawakan tetamu iaitu Tuan Syed Azmi. Tuan Syed Azmi. So, hari ni, Tuan Syed Azmi akan berkongsilah sedikit tentang perjalanan ataupun perjalanan karier lah Tuan Syed Azmi. So, sebelum kita mulakan kita punya live ni dengan pengalaman daripada Tuan Syed Azmi, saya nak ingatkan yang sekarang ni Mini Malaysia masih lagi menjalankan promosi Malakan, iaitu promosi untuk anak-anak Melaka. Harga tiket masuk, kami ada diskaun 50% untuk anak Melaka. Untuk dewasa berharga RM8, kanak-kanak berharga RM5. Kanak-kanak tu berusia 4 hingga 12 tahun. Selain tu, Mini Malaysia pun kita ada pool. Korang kalau dah jalan-jalan dalam ni nak mandi pool pun boleh. Untuk harga pool pun sama, dewasa RM8, kanak-kanak RM5. Kat dalam ni korang pun selain korang boleh mandi dekat swimming pool, jalan-jalan, korang pun boleh ambil package selera nostalgia, iaitu makan berhidang daripada pihak kami lah, Mini Malaysia. So korang boleh contact dekat nombor 013-313-8686 untuk booking anything lah, booking about selera nostalgia ataupun apa-apa saja package yang kami sediakan, iaitu package family day dan juga package team building. Kat sini pun kita ada, korang boleh datang untuk memancing juga. Selain tu aktiviti lain yang kita ada buat selain memancing adalah kita ada permainan lasak. Kita ada sukan lasak, kita ada sukan ATV. Untuk ATV berharga RM30 untuk satu pusingan. Untuk satu ATV, kalau korang datang dua orang, untuk dua ATV berharga RM50. Untuk ATV tu pun korang boleh booking dulu dekat nombor 013-313-8686. So, itulah promotion yang kita ada tadi. So nanti apa-apa kalau korang ada apa-apa pertanyaan, korang boleh just contact dekat nombor yang saya bagi tadi. So hari ni macam saya cakap tadi, kita ada tetamu iaitu Tuan Syed Azmi. So Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Okay. Mungkin Tuan boleh perkenalkan diri Tuan kepada penonton-penonton live kita. Okey, Assalamualaikum dan kepada yang menonton, terima kasih kerana menonton. Mereka ni sebenarnya memang saya kagum. Angkat saya daripada rumah saya di Damansara all the way to Melaka untuk program ni. Memang saya tak sangka, mula-mula saya ingatkan kita buat live saja dekat rumah. Tapi dia kata no, kita memang nak this virtual tour kind of thing. Dan Melaka, Mini Malaysia ni merupakan salah satu tempat yang saya rasa kalau siapa yang dah umur lanjut macam saya 43 tahun, dia mesti ada sejarah, history dia datang melawat kan. Jadi sekali lagi selamat petang semua. Nama saya Syed Azmi Al-Habsyi. Ayah saya orang Melaka sebenarnya, Peringgit. Saya berumur 43 tahun, seorang ahli farmasi asalnya. Dan kini saya tinggal di Damansara. Saya adalah anak sulung 5 beradik
dan kerjaya saya sekarang ni yang dikenali oleh ramai orang, dan antara perkara yang mereka jemput saya kat sini hari ni ialah kerana saya menubuhkan satu NGO yang berkait rapat dengan kanak-kanak. Jadi sebelum dia terus soalan tu, sebelum Mek Jah ni nak teruskan soalan tu, saya ada benda saya nak tambah sikit kat sini. Walaupun kita dengar bahawa program hari ini di bawah Mini Malaysia, antara benda yang membuatkan saya agak tertarik setelah disebut semua aktiviti dan semua promosi yang ada sebut tadi kan, satu benda waktu pandemik COVID ni yang saya perlu tekankan di sini untuk kanak-kanak ialah ibu bapa tetap memerlukan mencari ruang dan peluang untuk bawa kanak-kanak beristirahat dan bersiar-siar. Betul. Jadi bagi saya lah sebenarnya perkara macam tu tak boleh dilupakan sebab kita dah hilang 1 tahun. Maknanya dia kalau kanak-kanak tu umur 5 ke 6 tahun, 6 ke 7 tahun, dia dah hilang dah. Tiba-tiba dia kena masuk sekolah. Dia dah hilang zaman cuti tu. Zaman cuti untuk kanak-kanak tu nak bersiar kan. Ya, dan saya rasa yang ni antara benda yang paling penting sebenarnya sebab ini akan membantu kalau kita sebut iklan TV Melayu kita, sel-sel otak berhubung kan. Jadi bergerak, keluar dari rumah, lari, ATV, swimming pool, memancing, semua tu memberi kesan. Dia bukannya setakat aktiviti yang kena buat atau dianjurkan, dia ada banyak lagi kesan-kesan dia yang menyebabkan kanak-kanak akan dapat melihat orang dewasa, ibu bapa mereka, dan juga mereka sendiri membina keyakinan diri. Okay, sorry ambil. Tu you punya part sebenarnya, tapi saya cakap aja. Tak apa. Okay, macam apa yang Tuan Syed Azmi cakap tadi betul tu. So macam mana pun kita kena ada masa. Tak kisahlah kita dari umur kanak-kanak ataupun hingga dewasa. Kita kena ada waktu untuk orang kata relax. Untuk apa? Untuk minda juga kan. Ya, betul. Semua orang sibuk kan duduk kat rumah, macam budak-budak jangan buat perangai ke apa kan. Biar makan minum cukup, kenyang, adik tak gaduh. Tapi pada masa yang sama, kanak-kanak ni dia jenis yang dia mesti keluar. Dia belajar bukan sekolah aja. Tu je. Belajar apa? Benda-benda yang memang daripada alam ni kan. Betul. Okey, kita akan terus dengan soalan kita. Okey. Boleh tak Tuan Syed Azmi macam manalah Tuan Syed Azmi boleh melibatkan diri dalam bidang NGO sekarang ni. Sebelum tu para penonton, sebab kita live kan, jadi macam-macam Mek Jah cakap pun saya boleh lagi curi daripada dia. Yang bestnya pasal hari ni sebab Mek Jah tak kenal saya. Okay, kepada mereka yang follow saya tu memang dia dah kenal. Jadi dia orang dah tahu dah jawapan-jawapan ni tau. Tapi Mek Jah tak kenal. Saya suka sangat interview pada hari ni sebab dia refreshing, sebab dia memang tak tahu apa-apa. Jadi saya akan jawab seolah-olah anda semua macam Mek Jah. Okay, jadi pengenalan yang baru bermula lah. Baru bermula. Okay, so Mek Jah tadi tanya pasal saya dan penumbuhan NGO saya kan. Okay, jadi untuk pengetahuan anda semua, yes, saya bekerja sebagai seorang ahli farmasi dan kerja saya di kedai farmasi yang terakhir adalah di Muar Johor, tak jauh daripada sini. Kemudian tapi saya telah melibatkan diri dalam hal kebajikan kanak-kanak mungkin 6, 7, 8 tahun yang lalu, dan waktu tu saya masih bekerja. Kemudian saya rasa saya nak concentrate, kita nak fokus hal perlindungan dan keselamatan kanak-kanak ni full time. Baru saya tubuhkan NGO saya dalam masa mungkin 2 tahun yang lepas. Baru lagi, tapi semua orang dah tahu kerja saya iaitu melindungi kanak-kanak ni merupakan benda yang saya paling suka buat. So, bila orang kata melindungi kanak-kanak, dia bunyi macam comel-comel aja kan. Jadi, kerja saya ni agak lain di mana kita menyelamatkan kanak-kanak yang kena cabul, kena rogol, yang mengandung luar nikah, sumber mahram. Jadi, itu kerja yang saya buat. Jadi asalnya kita memang banyak melindungi kanak-kanak yang disalahgunakan oleh orang-orang dewasa yang berkuasa. Maknanya dia ingat kata macam buka seluar, dia pun buka, dia tak tahu apa nak cakap kan. Jadi susah lah. Jadi kalau Mek Jah ni kan, kita tempat kecil kan sikit sampai umur dia bawah 18, maknanya dia bawah 18 tu maknanya dia kanak-kanak. Faham tak? Jadi kita melindungi hak mereka sebab bagi saya, Mek Jah umur berapa? 21 tahun. Okey, 21 pun tak tentu lagi dia nak tahu apa nak kena buat tau. Betul. Jadi, boleh bayangkan tak yang bawah 18. Jadi yang bawah 18 tu adalah mereka yang kita berikan hak yang
agak istimewa sebab mereka perlukan bimbingan dan dorongan. Nampak tak? Jadi fungsi saya dan kemudian NGO saya selepas itu adalah untuk memastikan bahawa kanak-kanak ni mendapat hak dia. Maknanya dia hak pergi sekolah, dia hak belajar, hak tak dipukul, hak tak sebab dia tak pandai nak cakap, dia takut. Betul tak? Jadi macam bila kita dah start kerja, lepas 1-2 bulan kita dah rasa comfortable. Macam dah boleh bercakap lah, boleh kita kata tak nak, kalau orang nak buat apa-apa kat kita, kita boleh tahu cara dia kan. Budak-budak tak tahu. Jadi fungsi NGO saya dan banyak NGO yang macam saya, apa yang kita buat ialah memberi ruang pada ibu bapa dan kanak-kanak atau para guru atau mereka yang dekat dengan kanak-kanak untuk bertanya kita soalan mengenai hak kanak-kanak tersebut. Maknanya dia kalau orang tu kata, contoh susah cakap santai pada hari Jumaat dengan kes-kes berat kan. Tapi contohnya kalau dia umur dia 15, lepas tu dia mengandung, wajib ke dia kahwin dengan perogol dia tu? Macam sebab kita dewasa kita boleh fikir. Betul. Tapi untuk dia akan macam terpulang ikut mak, ikut hakim. Nampak tak? Jadi siapa yang akan memastikan hak yang terbaik untuk kanak-kanak? Jadi NGO kanak-kanak macam kami memberi ruang untuk dia memastikan apakah pilihan-pilihan dia. In the end, kanak-kanak tetap dan ibu bapa mereka akan buat satu pilihan kan. Tapi kami memastikan dia tahu semua pilihan yang dia ada. Tu kita Tahulah buat. apa kebaikan dan keburukan pilihan-pilihan Betul. yang dia akan buat lah. Betul. Sebab saya percaya kita tak boleh paksa sesuatu. Betul. Kan, kalau kita paksa satu, dia takkan ikut pun. Jadi baik kita kata kita didik dia, berikan pendidikan yang secukupnya mengenai topik yang dia tengah bayangkan tu. Kemudian bagi dia buat pilihan yang sendiri. So NGO saya dia tak meriah. Dia bukannya NGO yang macam ada parti-parti, ada lawatan-lawatan macam kebanyakan NGO kanak-kanak lain yang riang-ria kan. Macam ada NGO yang melawat kanak-kanak kanser. Dia macam okey tu sedih lah, tu tak meriah juga tu. Tapi tapi NGO saya ni kita bercakap pasal kanak-kanak yang mungkin hancur dia punya masa depan tu, tapi kita nak yakinkan pada mereka it's not over. Itulah maksud dia. Itu bukanlah penghujung dia punya kehidupan. Betul. Tapi tu pasal kami ada satu rumah remaja hamil. Itu satu di Kuala Lumpur. Kemudian kalau misalnya untuk kanak-kanak yang ada kes jenayah macam ni, kita tak adalah ada grup ke apa ke, tak adalah sebab dia orang pun tak maulah bagi tahu kat orang dia orang kena cabul, kena rogol, perkosa dan sebagainya. Itu dia. Nampak tak? Itulah NGO yang ditubuhkan oleh Tuan Syed Azmi kita. So macam banyaklah kebaikan sebenarnya kan NGO yang macam ni. Dia ada keperluan dia. Contohnya macam bila kita kata keperluan dalam satu masyarakat tu, kalau tak ada orang yang melakukan sesuatu yang tak baik pada kanak-kanak, jadi kami tak perlu wujud lah. Betul tak? Itu maksud dia keperluan lah. Sama juga macam bila pandemik COVID ni, apa yang jadi ialah kita tengok anak-anak semua dekat rumah. Jadi kita assume, kita bayangkan semua yang duduk rumah mesti selamat kan sebab dengan ibu bapa. Tapi kita pun dapat tahu juga ada banyak hal lain. Contohnya dia kena pukul, marah, stres. Lepas tu kalau ibu bapa hilang kerja, tak ada duit, jadi makanan pun tak cukup, sewa rumah mungkin tak ada nak bayar, kena halau rumah, tidur dalam kereta. Kemudian yang tu yang kecil-kecil dia tak faham. Kemudian dia stres lagi pasal kita kena belajar dari rumah, share data, phone, internet kan. Jadi stres kat situ lagi. Jadi dan akhirnya kanak-kanak yang besar, kanak-kanak ni umur berapa? Bawah berapa? Kanak-kanak 18. Betul. Saya baik dia dengar. Jadi kita check aja kan. Jadi dia pun tahu kadang-kadang umur dia bawah 18 kan. Jadi untuk yang umur 17, 16, dia ada masalah dia sendiri. Jadi kita dapati ada banyak kes yang suka bawa masuk pasangan tidur dengan dia orang dalam satu rumah. Dia tak pernah keluar rumah sebab work from home. Jadi duduk je kat bilik tu. Mak dia pun ingat baik aja anak dia kan. Padahal dalam bilik tu macam-macam berlaku. Pun banyak juga kes macam tu. Jadi kenapa saya sebut semua ni ialah bila pandemik COVID dan jadi macam ni, NGO saya kita pandang jauh sikit. So maksud dia kita tengok, kita tak cakap kanak-kanak je. Jadi mak bapak yang stres tu pun kita tolong dia. Faham tak? Jadi kalau dia orang susah tak ada kerja ke apa, dan kalau mereka mohon pada kami, kita bagi bantuan dana untuk makanan dan sebagainya. So kebanyakan NGO lain pun buat macam tu. So itu lagi sedikit macam penglibatan lah Tuan Syed Azmi dalam NGO ni sampai dah tubuhkan NGO sendiri. Okey, mungkin Tuan Syed boleh ceritakanlah sikit before macam yang Tuan Syed Azmi cakap tadi,
sebelum tubuhkan NGO, sebelum melibatkan diri lebih macam aktif dalam NGO ni, dulu Tuan Syed Azmi adalah bekerja di farmasi. Betul. So mungkin Tuan Syed Azmi boleh ceritakan sikit latar belakang pendidikan Tuan Syed Azmi. Okey. Jadi ada satu perkara atau satu benda yang semua orang selalu ingat, bahawa untuk menjadi seorang aktivis ni dia mestilah buat subjek universiti macam sosiologi, mestilah buat macam fakulti sains kemanusiaan, kemasyarakatan, benda-benda yang sastra. Okey. Tapi sebenarnya tak, dia sebenarnya datang daripada diri kita sendiri. Macam saya, latar belakang saya ialah saya belajar degree dalam farmasi di UKM. Jadi bila kita belajar macam tu, salah satu benda yang anda semua tahu, kalau anda tahu farmasi tu apa, Melaka ni berlambak farmasi. Apa yang kita tahu ialah bila kita ada sakit ke apa, kalau kita tak nak pergi jumpa doktor, dia pergi kat farmasi. Cakaplah sengguguk ke, sembelit ke, buasir ke, dia komplain. Jadi farmasi tu akan tentukan kalau ada ubat yang sesuai dengan dia atau tak, dia hantar pergi doktor. Okey. Jadi salah satu skill kami ialah kami pandai cakap dengan orang. Jadi betul tak? Sebab dia datang komplain. Jadi cara kita ialah menyelesaikan masalah setakat daripada ruang ubat yang kita boleh bagi. Okay? So benda macam tu kami belajar selama 4 tahun pun. Nampak? Jadi skill itu yang kami gunakan untuk menentukan apa masalah yang ada dekat masyarakat tu, dan kalau kita minat kerja je lah. Jadi kalau, dan anda semua tahu farmasi ni kerja dia 9 pagi 9 malam kan, 7 hari seminggu setengah tempat tu. Jadi kita jumpa tu hari-hari. Jadi apa yang saya buat, bukan saya bosan, tapi saya rasa saya boleh buat lebih lagi daripada itu. So sebab waktu dekat Parit Jawa Muar Johor, kebanyakan klien saya adalah warga emas. Jadi banyak anak-anak kerja kat Melaka, bandar besar lah, Melaka ke Johor Bahru ke KL ke. Jadi apa tu kita jumpalah, dan dia orang punya masalah adalah selain daripada ubat, masalah dia orang adalah kerinduan anak-anak. Nampak tak? Jadi skill macam tu yang saya gunakan sampai sekarang untuk kita menarik minat masyarakat untuk contohnya menonton ni, atau contohnya menyelesaikan masalah kanak-kanak kan. Jadi itu yang kita buat. Dan untuk pengetahuan penonton, saya baru sampai pukul 2 tadi kan. So sampai pukul 2, benda yang kita buat ni pukul 3 kan. Jadi sepanjang 2 sampai 3 tu tak cakap lagi dengan si Mek Jah ni. Tak borak pun, tak tengok pun muka dia, sebab saya tengok Netflix je. Jadi dia pun first time berbual dengan saya tadi. Nampak tak muka panik dia ni? Ini kira kali pertama lah saya berborak dengan Tuan Syed Azmi ni sendiri kan. Kita tanyalah lebih mendalam lah tentang apa yang Tuan Syed Azmi ni buat. So tadi kita ada komen daripada penonton live Facebook kita. Dia kata rindu celoteh Mek Jah. So kita bagi dia celoteh lebih sikit. Ya. Korang akan tetap jumpa Mek Jah lagi, InsyaAllah lepas ni. So dengar je lah Mek Jah celoteh. So masa tadi Tuan Syed Azmi dah bagi tahu about macam study. Tuan Syed Azmi adalah degree daripada farmasi kan. So mungkin Tuan Syed Azmi boleh ceritakan dulu after zaman sekolah lah kan, apakah macam bidang memang dari sekolah Tuan Syed Azmi memang nak masuk ke bidang melibatkan diri dalam NGO ataupun kemanusiaan macam ni kebajikan kemanusiaan. Well, untuk pengetahuan semua, saya sebenarnya seorang adalah salah satu produk yang dibuang sekolah. Okey, jadi waktu saya form 4, saya sambut Valentine, saya sekolah agama kat Mahat Hamidiah kat Kajang sana. Jadi tapi so saya dengan girlfriend waktu tu kan, kita sambut Valentine, so saya kena buang sekolah. So sebenarnya kenapa saya cerita ni bukanlah satu yang membanggakan, mestilah mak ayah saya malu, tapi saya cerita ni sebab nak menunjukkan bahawa saya sama je seperti orang lain. Nampak tak? Jadi dia tak bermakna yang saya daripada kecil lagi mungkin saya dah nampak kewibawaan untuk buat kebajikan dan kemanusiaan ni kan. Tak. Saya macam budak-budak lain juga, cuma saya tak suka ponteng sekolah. Saya memang suka duduk kelas. Jenis duduk depan. Macam tu lah. Itulah saya. Lepas tu bila sekolah menengah tu terpaksa masuk asrama penuh, dia lagi strict lah asrama penuh kan. Tu memang takut dan stres. Jadi latar belakang pendidikan saya memang macam tu. Jadi dia sama je macam orang lain. Dan itu yang saya nak semua orang tahu. Nampak tak? Sebab kita nak cakap yang kita semua sama. Itulah orang cakap macam mana, masa lampau kita tu tak menentukan menjamin pun masa depan kita kan. So betul. kita ikutlah
kemauan kan. Saya selalu rasa macam kalau kita nak buat apa-apa perkara yang kita nak buat pun kan, dia mesti jujur. Faham tak? Dia mesti ikhlas dan dia mesti very transparent. Contohnya kita nampak dia celoteh kan. Okay, mungkin on camera, tapi lepas tu kat belakang tu dia mata dia asyik macam naik macam Zain Azin je. Dia tak boleh tahan nak buat fake macam tu lama-lama, faham tak? Betul. Dia kena jujur terus sebab orang akan nampak. So bagi saya ialah untuk kami yang buat kebajikan dan kemanusiaan ni, ada satu je nasihat yang kami semua terima. Kalau kita buat baik, kalau kita buat baik, dia susah nak ghostan sebab kita tak boleh nak fake. Contohnya, kalau kita berbuat baik pada jiran, kita senyum pada jiran kan, kita tak boleh masam muka the next day. Betul tak? Betul. Sebab sekali je kita dah berjaya tu, dia akan jadi lagi baik. Nampak tak? So, berbuat baik, berbuat kerja kebajikan, berbuat kerja kemanusiaan ni, dia kalau kita fake, kita akan hancur cepat. Sebab penat tau nak buat fake muka ni. Yang cakap buat kerja tu ikhlas lah. Dia kena Biar dengan ikhlas. hati yang ikhlas lah. Dia tak semestinya mesti besar, dia mesti telus. Faham tak? Jadi katakanlah di tempat kerja kan, mula-mula kita baik dengan kolik kita je. Lepas tu kita malu dengan jaga, takut orang kata kita ngorat. Contoh kan? Tapi lepas tu kita buat secara kumpulan dengan jaga pula. Nampak tak? Jadi dia takkan lepas tu kita masam muka balik. Tak tahu. Dan orang tahu bila kita jujur. Kita sendiri tahu bila orang berpura-pura. Betul. Ya. So banyak tahu macam korang yang baru masuk live ni, kalau korang nak tanya apa-apa soalan pada Tuan Syed Azmi ni, korang boleh je tekan dekat komen tu. So nanti InsyaAllah Tuan Syed Azmi boleh jawab lah soalan-soalan tu. Dia punya bola-bola dia pun dah terpelanting kan. Nampak tak kat situ? Okay, tadi kita dah tanya apa minat lah dalam engineering zaman sekolah ataupun tidak kan. Macam apakah yang apa benda yang menarik minat Tuan Syed lah untuk terus berada dalam NGO ni, untuk teruskan orang cakap lebih aktif lah macam Tuan Kerja Syed ni ni lah. dah 8 tahun 7 tahun 8 tahun. Ya, macam tu lah lebih kurang. Apa yang menarik minat lah untuk bertahan lebih lama dalam dunia NGO ni lah bidang ni? Saya memang suka kerja kebajikan kanak-kanak. Saya memang sayang kanak-kanak sebab saya dah lihat berapa ramai yang dah hancur. Dan macam bermula Januari tahun ni, saya merupakan penasihat mahkamah bagi kanak-kanak Kuala Lumpur. Makna dia bila kanak-kanak tu kena dera, maknanya jadi mangsa, atau kanak-kanak itu melanggar undang-undang, rempit, dadah dan sebagainya, dia akan masuk mahkamah. So saya adalah penasihat mahkamah tu, di mana kerja kami ialah memberi nasihat kepada kanak-kanak dan ibu bapa sebelum magistrate iaitu hakim menjatuhkan perintah hukuman. Nampak tak? Jadi kita dah tengok yang kalau semua orang kata awak ni mendegil lah, kau ni mendegil. Jadi dia akan perangkap diri dia memikirkan bahawa dia tak ada harapan lagi. Faham tak? Jadi apa yang buatkan saya teruskan ni tu nak menjawab soalan tu ialah sebab mereka ni kita punya masa depan. Bunyi dia macam bodoh-bodoh poyo sangat, tapi apa yang kita nampak hari ini, atau contohnya apa-apa benda yang kita rasa kanak-kanak yang kita rasa kerajaan buat untuk orang dewasa. Contohnya, contohnya di Mini Malaysia ni kan, saya tengok jalan dia luas. Makna dia kalau orang dengan wheelchair boleh datang. Betul. Makna dia ada orang yang peka bahawa kalau tak ada orang sebut pasal wheelchair tu, dia takkan sediakan jalan yang luas. Jadi kanak-kanak kita, kalau kita ajar dia empathy, bagi dia peluang, bagi dia ada rasa prihatin terhadap orang lain, dia akan fikir untuk orang lain juga. Jadi waktu kita dah tua, maksud dia macam bila saya dah tua besok dan kanak-kanak ni kita dah jaga, bila dia pun naik tua, dia akan menjaga yang tua ni. Nampak tak? Sebab kita layan dia baik waktu dia kecil. Jadi bila dia besar, dia tetap akan layan baik pada yang dewasa. So saya tak nak yang rasa macam kita rasa dia dah mengandung luar nikah, habis hidup dia padam dan hilang. Tak boleh. Jadi kalau kita singkirkan diorang ni, kanak-kanak yang macam ni, dia akan jadi liar. Lepas tu dan tak ada siapa dapat selamatkan dia. So fungsi kenapa saya teruskan kerja ni hari-hari ialah semata-mata sebab mesti ada ruang untuk kita selamatkan kanak-kanak. Saya ada satu live soalan, boleh baca? Boleh. So soalan ni memang betul sebab saya akan tunjukkan kat sini meja ni. So meja ni tolong bacakan. Sebab ni ada orang hantar kan, baca dari sini. Dari sini sampai sini. Ada orang cek lah.
Assalamualaikum Tuan. Saya ingin minta pandangan dan tunjuk ajar. Saya ada anak lelaki berumur 13 tahun. Saya dapati sudah ada teman wanita. Saya sangat takut benda-benda yang tidak baik akan berlaku. Sementara masih di peringkat awal ini, apa yang perlu saya lakukan? Saya tidak mahu bila sudah keadaan menjadi buruk baru bertindak. Terima kasih Tuan. Okay, nampak tak? So, kerja-kerja saya macam ni juga. Iaitu menjawab soalan-soalan ibu bapa. So, bila kita dan nampak soalan tu macam remeh. Macam alah 13 tahun dah boyfriend. Aku pun sama juga dulu. Tapi aku dulu tu tak sama dengan budak sekarang. Kita cakap, kita dulu dengan sekarang ni lain. Tak sama. Sebab sekarang maklumat di hujung jari macam tu je. Betul. Betul tak? Jadi kita laju tau. Social media, internet semua laju sangat. Jadi ibu bapa mesej saya hari-hari dengan persoalan macam ni. Dan saya layan satu-satu. Jadi kita call, kita tanya apa yang dia susah hati kan. Jadi dia kata ada teman wanita kan. Tapi dia tak cakap umur tu. Kalau dia kata, bila kita tanya, okey, anak dia 13 tahun, lelaki dah ada girlfriend. Bila kita tanya, tiba-tiba girlfriend tu 17 tahun, macam mana? Sebab sekarang kan budak yang lagi tu kan suka yang muda sebab ala-ala Korea gitu kan, nak comel macam tu kan. Jadi so ini isu-isu mak bapak sekarang. Jadi fungsi kami sebagai NGO Persatuan Kanak-Kanak ni adalah menyediakan ruang untuk mereka bertanya macam ni. Nampak tak? Jadi selagi perkara macam ni kami boleh bantu, dan saya akan sentiasa ada kat sini. Kita macam yelah, nak kata tuanship pun, tuanship mesti lagi dah lama kan, zaman-zaman remaja tu. Oh my god, saya dah bukan remaja lagi. Okey, ni remaja ni. Saya yang berumur 21 pun saya rasa macam keadaan kita yang sekarang ni bezalah juga dengan zaman-zaman saya masa saya masih bersekolah. Betul. Saya cakap sekarang internet makin apa tu? Dia kata semua benda di ujung jari lah sekarang ni. Tapi kita tak tahu yang mana satu betul atau salah. Betul. Itu masalahnya. Jadi saya selalu rasa macam mana dia klik dan kenapa yang itu yang diterima walaupun banyak lagi nasihat yang lebih baik. Kan? Jadi kita susah. Kalau kat sini kata apa ni 13 tahun dah bercinta ni zina ni semua-semua cakap. Katalah kita cakap macam tu kat dia. Dia akan tak boleh terima dan dia akan pergi tempat lain. Betul. Jadi bagi saya ialah okey, jadi bagi keluarga ni bercinta tu salah ke tak? Saya tak boleh tunjukkan jawapan, saya kena bagi pilihan. Katalah dia bercinta tapi dia dapat A1 aja belajar. Macam mana? Ada juga salah dia kat situ kan, ada batas dia kat situ kena jaga kan. So saya dapat satu mak yang anak dia 17, girlfriend 17, anak dia minta izin kat mak dia untuk girlfriend dia umur 17 tidur dalam rumah tu. Minta izin. Tapi dia minta izin, nampak tak? Jadi saya kata jangan marah sebab dia minta izin. Jadi dia tak faham tapi dia minta izin. So yang bagus dia ialah dia minta izin. Yang tak bagus dia lah Nak ajak tidur dekat rumah tu. tapi dia tak faham. Bagi dia ingatkan dah lama dah 3 tahun takkanlah tak boleh. Nampak tak? Ada orang perspektif dia macam dah kenal lama macam okey, family mungkin okey. Betul kan? Jadi tu pasal kita kena tahu batas dia dan kita kena fahamkan kenapa. Tak boleh kata tak boleh. Kena kata kenapa nak bawa tidur sini kan? Bukanlah kata dia tak ada rumah ke? Tak boleh. Jadi kita kata kenapa tak bawa ke sini kan? Nak tidur kan? Jadi bila kita faham mungkin dia kena marah dengan bapak dia ke apa ke. Jadi mak dalam rumah lelaki tu kena jadi mak baru pada budak perempuan ni. Nampak tak? So sekarang mana kita ada masalah ni dulu? Beranilah kita nak tanya mak kita nak bawa masuk. Kalau Meja nak bawa masuk boyfriend tidur satu rumah, berani nak tanya? Tak berani. Mak dia tak berani tau. Dia nak cakap ni, dia tak akan sembunyikan dan dia tak akan tipu. Dia tak akan berani kan. Tapi budak sekarang dia berani. Nampak tak? So itulah dia. Okay, Tuan. Kita ada soalan daripada komen FB. Ada orang tanya, mohon pandangan terhadap ibu bapa yang overprotective kerana secara tidak langsung akan membantutkan perkembangan anak-anak. Wah, soalan serius di hari Jumaat kan. Jadi padahal dia patutnya soalan tu berat. Patutnya santai-santai saja di Mini Malaysia Melaka. Tapi datang terus tanya soalan macam ni, gedebam. Okey. Apa tu overprotective tu definisi dia berbeza-beza pada semua orang. Okey. Jadi ada setengah tu tak boleh duduk macam ni pun. Betul? Ada setengah tu dia rasa overprotective tu tak boleh telefon, tak boleh memegang telefon, tak boleh telefon lelaki lain. Okey. Jadi bagi pendapat saya lah, kalau dia ada sebab dan kanak-kanak tu bawah 18 faham kenapa tak boleh. Dan saya tak rasa benda tu membantutkan. Kalau kanak-kanak tu mesti faham. Dia cuma terbantut kalau dia tak faham.
Kalau kata no, tak boleh, mak kata tak boleh, maknanya tak boleh. Ayah kata tak boleh, maknanya tak boleh. Jadi dia tak faham. Apa akan jadi? Dia akan buat tapi dia tak akan bagi tahu mak bapak dia. Betul tak? Itu bukan saja membantutkan, dia akan pergi ke arah lain. Dia akan pergi ke arah hikmat nasihat daripada orang yang tak betul, yang tak memikirkan kepentingan dia. Macam, oh kau nak lepak dengan boyfriend kau ya? Boleh lah. Okey, tapi kau ingat kau kena buat macam ni tau. Jangan beritahu orang, keluar waktu malam, ke 3 pagi. Nampak tak? Dia akan bagi anasir-anasir lain. Orang kata apa? Fly. Dia fly ke macam tu kan. Sebab ni tontonan keluarga kan, bahasa kita kena jaga sikit. Jadi itu contoh dia. So sama adakah ia akan membantutkan? Well, adakah overprotective maksud sayang atau tak sayang? Betul tak? Ada setengah tu betul-betul sayang sangat sampai dia jaga tu, tapi anak tak dapat terima. So tak boleh juga. Maknanya kat sini kena ibu bapa pun fahamkan anak-anak lah macam tu. Anak-anak pun kena faham why your parents cakap no. Betul. Akhir katalah untuk topik ni ialah tak ada satu pun teknik keibubapaan yang terhebat atau tepat pada semua anak-anak. Jadi kita kena faham yang benda ni try test, uji kaji lah masing-masing. Okey. Sekarang kita akan rehat seketika. Nanti kita akan kembali lagi dengan soalan lain pula untuk Tuan Syed Azmi. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidup kan bahagia. Walau jauh, walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa kembali semula. Bila mentari enggan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal cuma hati dan kalimat. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal cuma hati dan kalimat. Hai, kembali lagi bersama saya Mekza dan juga tetamu kita hari ni Tuan Syed Azmi. So untuk petang ni kita berada dalam segmen Inspirasi MMACP. So tadi Tuan Syed Azmi dah kongsilah beberapa perkara. So sekarang ni kita akan teruskan dengan soalan kita iaitu cabaran lah. Apakah cabaran yang dihadapilah sepanjang Tuan berada dalam melibatkan diri dalam NGO ni lah. Okay. Jadi NGO ni, untuk pengetahuan semua ni, dia punya fungsi dia apa? Fungsi dia adalah untuk membantu menyelesaikan masalah setempat. Okay, jadi yang tu serius sikit tau. Maknanya dia, kalaulah kita ada ramai orang, kita kata gelendangan lah. Okey, jadi tak cukup makan. Jadi akan tubuhnya NGO yang menyediakan makanan untuk gelendangan itu. Okey, betul Jadi fungsi NGO di mana-mana pun adalah untuk membantu pihak kerajaan dan agenda kerajaan untuk menyelesaikan masalah setempat. Jadi kalaulah dah tak ada masalah tersebut, jadi tak wujud lagi lah NGO tu. Jadi walau bagaimanapun, bila saya sebut ayat macam tu, ini bermakna bahawa NGO kena fikir luar daripada kotak. Dia tak boleh, dia kata macam, oh okey lah Pak, okey tak apa, datang kat saya, tulis nama, nanti. Itu dah bunyi macam pejabat zakat. Atau bunyi macam JKM. Tak boleh lah. Sedekah. Kan, jadi dia nak buat registration apa, tak boleh. Sebab itu cara-cara agensi kita bekerja. Tapi NGO dia kena fikir luar kotak. Jadi cabaran dia ialah macam mana dia nak buat sesuatu yang memudahkan sementara pihak agensi berwajib
membantu masalah tersebut. Contoh dia, katakanlah dia nak ada anak yatim 30 orang, dia nak apply dekat sini, berapa nombor telefon kalau ada soalan? Kalau ada persoalan boleh call kat nombor 013-313-8686. Okey, jadi ada orang dah telefon tu kata 30 anak yatim nak datang sini, dia minta diskaun. Okey, kata macam tu. Tetapi pada pihak ini dia mengambil dia telefon hari Jumaat petang, tak sempat lah buat apa-apa kan. Jadi dia kata kena Isnin baru kita boleh buat. Okey, katakanlah mereka datang daripada Penang, datang kat sini, lepas tu dia nak buat tu tak sempat lah sebab dah lewat. Jadi NGO punya fungsi adalah untuk mencari jalan untuk membantu yang tu. Jadi tapi selepas itu pihak Mini Malaysia mesti kata macam betul lah, lain kali kalau ada last minute macam ni boleh kita buat package macam ni terus. Betul tak? Pihak ni akan buat. Sementara kita tunggu package, finance dan juga promosi dia, pihak NGO dah membantu. Tapi bila dah settle kata lepas ni tak apa, kalau nak 30 ke atas harga konsesi adalah ini. Jadi itu fungsi kami. Maknanya dia ada orang nak dan dia boleh, dia layak, kita bantu, tapi lepas tu pihak ni akan buatkan yang lebih baik lagi, memudahkan kita. Nampak tak? Jadi ia mengikut keperluan. Jadi cabaran dia ialah fikir luar kotak nombor satu. Okey. Cabaran nombor dua adalah kalau dia memerlukan kos semua benda-benda yang kita nak cuba buat. Jadi kadang-kadang dia fail, kadang-kadang dia tak fail. And then nombor tiga ialah idea-idea baru ni bukan semua orang senang nak membiayai benda macam tu kan. Kita kadang-kadang dalam kerja pun bagi idea pun orang tengok kita macam ada ke? Nampak tak? Tak kan. Jadi betul ke ada orang ramai macam tu nak datang sini kan? Jadi kita pun tahulah macam susah nak terima. Jadi itu antara cabaran nombor dua. Cabaran nombor tiga adalah kadang-kadang orang rasa bila kita melakukan sesuatu projek tersebut, NGO buat, kadang-kadang ada orang salah anggap mengatakan bahawa kita ni memandai-mandai untuk menunjukkan yang bahawa agensi berwajib tak buat kerja. Tak baiklah macam tu, faham tak? Masalahnya kalau kita kata okey, kanak-kanak ni kalau dia kena dera ke apa, kena duduk kat hospital, okey fine, kita pun hospital pun sediakan ruang, tapi dia tak fikir macam sabun mandi dia kalau dia bosan kan. Jadi NGO kan boleh bantu tu. Jadi susahlah bila kata apa ni memandai-mandai pula buat macam ni. Jadi perhubungan tu perlu sama. Maknanya kita bukan nak tunjukkan kita boleh buat lebih baik daripada orang lain. Tujuan kita bukan glamour. Tujuan kita adalah untuk menyelesaikan masalah setempat. Jadi dengan orang lain pun kita nak nampak macam itulah cara dia. So itu khusus untuk semua NGO mempunyai masalah yang sama. Tapi untuk saya, sebab kita protect kanak-kanak, saya punya masalah yang banyak orang tak tahu ialah bila kita masukkan mereka yang merogoh kanak-kanak dalam penjara, kadang-kadang bila diorang dah keluar, jadi hidup saya macam terancam lah, sebab lepas tu diorang cari saya balik ke apa macam tu lah. Tapi itu cabaran untuk kami yang buat kerja-kerja yang memasukkan pesalah dalam hukuman dan sebagainya. Kira cabaran dia boleh orang kata berisiko jugalah kadang-kadang kalau berkaitan dengan kes-kes yang berat. Macam kita masukkan pesalah dalam penjara atau dia ditahan reman, lepas tu tiba-tiba masuk surat khabar kan, dia malu kan. Jadi lepas tu kita sebab kita nak buat yang betul kan. Kadang-kadang buat benda yang betul tu agak perik lah, jadi kita kena terima. Kata dugaan setiap apa yang kita buat tu lah. Pasal saya rasa kalau kita telus tak apa, atau jangan kita melakukan sesuatu tu dengan orang kata memandai-mandai, tapi perkataan saya ialah kalau benda tu betul, kita tak payah nak mempelekehkan atau memijak kepala orang lain dalam proses tu. Contohnya kan, kalau kita kata anak-anak ni tak makan, lepas tu ayat kita so kita kata siapa-siapa yang ada dekat kawasan air keruh, bantulah keluarga ni. Okey, tapi lagi baik budak-budak ni tak makan. Kalau anda sekitar air keruh, tolong datang melawat dan memberikan makanan. Okey, ayat tu molek Tapi contoh lain, budak-budak ni tak makan, zakat tak bagi. Itu tak baiklah buat macam tu. Zakat tak bagi, lepas tu pakcik-makcik budak-budak ni tak kisah. Tak boleh kan? Sebab itu telah memalukan orang lain. Jadi kita biarkan tu kosong. Jadi kalau kita tulis siapa-siapa yang lalu bagi makanan, orang takkan mising. Zakat pun tak boleh. Kami dah bagi dah. Dia kata betul. Ni bagi makan je. Takkanlah itu pun tak boleh. Nampak tak? Jadi kadang-kadang perspektif orang tu kan salah anggap dengan apa yang kita buat. Betul. Walaupun itu apa orang kata, kita buat kebaikan, tapi kadang-kadang perspektif orang tu orang salah anggap. sangka. Betul. Jadi itu benda-benda yang sensitif. Untuk kerja kebajikan memang macam tu. Takkanlah kita tak pernah dengar kita nak bantu orang, lepas tu kata dia ni dadah.
Tiba-tiba ada orang komen kan, dia ni tak payah tolong lah, dia ni memang pemalas, memang tak suka kerja. Jadi saya bila dapat macam tu kan, saya kata saya bagi cuma RM200, tak kaya pun dengan RM200 tu. Dan saya rasa waktu itu dia memerlukan RM200. Kalau dia kata dia dadah, saya tanya balik lah, bila lah sekali dengan dadah ni? Tiba-tiba 5 tahun lepas, mungkin dia dah berubah. Betul. Nampak tak? Atau dia kata dia pukul isteri dia, ada report polis, tak ada. Tak boleh lah cakap apa-apa. Nampak tak? Jadi, tapi kita tak perlu hentak balik orang tu pun. Nampak tak? Jadi, adab-adab ini macam saya cakap tadi, bila kita buat baik, susah kita nak pergi ke belakang. Jadi kita akan jadi lebih baik. Itu pasal saya galakkan semua orang buat baik dengan kapasiti masing-masing. Dan tak perlu, tak semestinya ada duit baru boleh buat baik. Kiranya lah kadang-kadang kan masyarakat sekeliling ni pun agak membantulah juga kan, kalau macam dalam kes-kes yang macam tuan cakap tadi. Saya bagi contoh. Sebab sepanjang pandemik COVID, saya antara yang work from home. Saya antara NGO yang work from home. Tapi kita nampak banyak NGO atau wakil rakyat yang turun padang. Kan bagi bakul makanan dan sebagainya. Okey, saya antara NGO yang work from home. Jadi apa kami buat, mereka menghubungi kami ke WhatsApp. Jadi kami untuk mohon bantuan, kemudian kami akan bantu dari segi keuangan tau. Jadi dia kena hantar gambar dengan resit lah. Okey, masalah kami ialah, bukan masalah. Apa yang saya buat ialah, kalau Mek Jah minta tolong, Mek Jah kata, saya ni ibu tunggal, anak 4, macam tu kan. So saya akan minta, okey, gambar Mek Jah anak 4. Kata ada 4 anak, mesti ada gambar tu. Kemudian surat cerai ke, surat mati suami, apa-apa kan. Jadi minta. Jadi yang apa yang Mek Jah hantar tadi, saya post dalam Facebook. Ni Mek Jah anak 4. Dia tengah ni. Jadi kalau dia tipu, dia akan malu. Sebab kata Mek Jah anak 4 duduk air keruh. Jadi saya akan tulis tu, ni Mek Jah anak 4 duduk air keruh. Jadi ni muka dia, ni 4 anak dia, muka anak kucing. Jadi Bukan kalau letak anak kucing kalau dia tipu, dia akan malu, dan masyarakat setempat yang kenal akan hubungi saya. Dia ni tipu ni, anak dia bukan 4 tapi 7. Lepas tu macam banyak, tapi 3 dia beri orang lain. Macam itulah kononnya. Jadi orang akan bagi tahu yang betul. Nampak tak? Jadi susah sebab kita rasa macam aku nak minta tolong, lepas tu dia aibkan aku pula. Tapi memang nak minta tolong. Jadi itu jujur kan. Jadi yang bagusnya masyarakat setempat, kalau orang tu cakap betul, masyarakat setempat tu akan bantu dia. Sebab betul dia ni memang susah. Lepas tu kata, saya dah bagi dah dulu 2 bulan lepas sekampit beras. Ya Allah, babe, sekampit beras 2 bulan lepas habis dah lah kan. So kita buat macam tu. Orang makan hari-hari. Orang makan hari-hari. Mek Jah makan lagi. Kan? So, soalan seterusnya. Kisahnya soalan apakah sudah tercapai impian yang tuan kecapilah, dan macam kita pun tahu tuan melibatkan diri dalam NGO ni kan. Impian lah, sebelum tuan mulakan NGO ni mesti ada impian. Okey. Jadi impian saya sama ada tercapai ke tidak kan. Mungkin dari segi apa yang saya nak buat, mungkin saya tak ada cita-cita besar. Sebab kerja saya ialah untuk melindungi kanak-kanak seorang-seorang. Okey, itu memang cita-cita saya. Sama adakah itu impian dia, tak adalah. Cumanya saya memang buat macam ni semata-mata untuk memastikan bahawa kanak-kanak tu selamat. Macam kes yang Mek Jah baca tadi kan, makna dia yang tu satu kes. Kalau saya selesaikan untuk ibu tu macam ada masalah ke tak ada girlfriend dengan anak 13 tahun dia tu kan, selesai. Sama adakah itu impian saya rasa tak. Sebab dekat Malaysia ni kita ada bukan saja yang boleh berbahasa Melayu, ada yang tak boleh bahasa Melayu. Betul. Ada yang bahasa Inggeris je kan. Jadi tapi kalau saya tulis dalam bahasa Melayu, yang grup cakap Melayu je lah dapat. Nampak tak? Jadi macam mana saya nak sampai tercapai impian saya dengan grup yang bukan bahasa Melayu? Nampak tak? Jadi saya tak cukup meluas lagi dari segi yang macam ni. Faham tak? Jadi kiranya ada orang cakap bahasa tu lah. Bahasa salah satu contoh kita punya kekangan. Sebab saya buat satu Malaysia kan. Jadi contoh lain juga ialah dari segi dialek. Kan kalau orang tu cakap Kelantan saya tak reti je, macam mana dia nak berhubung. Atau lagi satu dari segi agama, macam kita cakap kanak-kanak tak boleh kahwin ke, boleh kahwin ke, kan ada banyak isu kat situ lah. So dan saya rasa saya baru lagi berbanding dengan NGO yang lain yang dah lagi lama lah. So taklah, saya tak rasa, saya takkan rasa sepanjang saya hidup ni akan tercapai. Okay. And then boleh tak tuan ceritakanlah sedikit, kan tuan dah berada dalam bidang NGO, dah melibatkan diri dalam jadi aktivis untuk NGO ni dah 8 tahun.
So mungkin adalah pengalaman-pengalaman yang Tuan Syed sendiri tak boleh nak lupakan. Ada satu yang saya nak kongsi kat sini sebab saya rasa grup yang menonton ni agak berbeza. So salah satu yang kita buat dalam tempoh sebulan yang lepas adalah, saya boleh sebut nama brand ke kat sini? Boleh. Tak ada masalah kan? Okay, jadi sebulan yang lepas kami start satu program nama dia Nak KFC. Okay, so KFC tapi tak ada kaitan dengan KFC dengan saya. Cuma saya buat program nama dia Nak KFC, saya buat macam tu. Jadi tujuannya ialah mula-mula banyak orang ingat nak bantu orang susah nak makan KFC. Tapi sebenarnya saya punya tujuan program Nak KFC tu ialah orang-orang yang berkemampuan macam kita bila makan KFC kat kedai, saya tak boleh cakap macam kita kot sebab Mek Jah nampak macam habis makan je. Tapi kebanyakannya kalau makan kat KFC tu, yang daging putih tu banyak yang tak habis. Okay, so Mek Jah tak pernah nampak semua tu. Tapi saya nampak bahawa yang daging putih tu semua tak habis tau. Jadi tertinggal je kat pinggan tau. Jadi saya rasa untuk dan satu Malaysia ni makan KFC. Betul? Setuju? Okay. So saya buat program Nak KFC ni adalah untuk ibu bapa memohon daripada saya yang dia dan keluarga dia layak dapat KFC. Okay? Jadi bila dia tulis, dia kena tulis sebab kenapa. Jadi ada banyak sangat pengalaman dan cerita daripada tu, dan dia kena hantar gambar anak-anak tu makan KFC. Sebab dia orang akan dapat duit daripada saya, dia akan beli KFC tu, makan kat rumah. Dan semua lebih daripada 100 dah keluarga yang kami belanja KFC ni, dia duduk makan kat lantai, dia makan dengan nasi, dan pelik lah bukan cara kita. So satu cerita yang saya nak kongsi ni ialah ada satu keluarga ni, dia nak minta KFC, anak dia cuma 4 orang, tapi hari tu saya punya dana dah habis. Lepas tu dia kata tak apalah. Dia kata tak apa tau Tuan Syed. Kata kenapa? Semalam baru je lepas makan angin KFC. Dia cakap macam tu. Makan angin KFC. So apa yang berlaku ialah dia pergi KFC dengan anak-anak dia sebab anak-anak dia nak makan KFC. Dia pun teringin nak makan KFC tau. Dia pergi, dia ambil bau je. Dia ambil bau aja, dia ambil bau, turun ke tingkap, duduk lo KFC tu, satu keluarga dan kereta, dia ambil bau. Lebih kurang 20 minit, 30 minit sampai kenyang. Kemudian dia balik. Faham tak? Dia cuma ambil bau je. Dia tak dapat pun KFC tu. Saya tak dapat pun belanja dia KFC hari tu. Tapi dia kata tak apalah. Lepas tu saya terkedu sebenarnya. That's the truth lah. I tersenyap. Dan lala saya cakap, saya rasa abang ni lagi beruntung dari saya. Okay? Dia kata kenapa Tuan Syed cakap macam tu? Dia kata Allah bagi nikmat. Setakat bau aja dah kenyang. Setakat bau je dah sedap. Setakat bau je dah puas. Kalau anak-anak yang saya kenal dah hentak-hentak keraki dah dalam kereta tu. Macam nak KFC. Faham tak? Jadi tapi keluarga abang macam okey. Lepas tu okey jom balik. Dan balik dah makanlah nasi dengan sup dengan apa-apa yang kat rumah. Nampak tak? So cerita macam tu yang membuatkan saya rasa macam jangan nangis. So cerita macam tu yang buatkan, yang itu yang saya kongsi dengan semua orang. So sebab saya nak, janganlah kita patut rasa bersyukur yang amat sangat. Dan daripada kumpulan-kumpulan yang lain daripada kita, dia ada banyak pengajaran yang kita boleh belajar dari dia. Dan semua cerita ni saya kongsi dalam Facebook saya. Supaya kita jadi lagi baik. Jadi mak bapak yang banyak baca cerita-cerita saya, dia selalu kongsi dengan anak-anak dia, kata janganlah tak habis makan, ada orang lagi susah. So itu yang kita nak untuk Malaysia, sebab bukan semua orang ada sumber keuangan. Betul. Bukan macam mana? Mungkin lah untuk kita yang berkemampuan ni, bolehlah nak makan bila kita nak. Bila-bila kan? Order je kan daripada apa-apa motosikal tu untuk hantar kan. Tapi bukan semua orang ada peluang tu. Okay, so kita tak banyak masa lagi. Betul. Okay, soalan seterusnya. Siapakah yang menjadi sumber inspirasi Tuan Syed lah untuk dalam NGO ni? So kita tahu NGO ni kan ramai yang dalam bidang NGO ni kan. Siapakah yang menjadi sumber inspirasi lah? Kanak-kanak. Actually tu je. Sebab kanak-kanak dia tak membezakan. Dia kalau kita pergi Padang, dia main je dengan budak-budak. Tak kisah pun kenal tak kenal. Betul tak? Betul. Okay. So kanak-kanak ajar saya untuk tidak membezakan seseorang dengan seseorang yang lain. Nampak tak? So kanak-kanak yang lagi banyak ajar saya sebenarnya. So selain daripada ibu bapa saya, of course, adik-beradik saya, nephew nieces saya semua tu, ya Allah, yang tu semua tu memang saya sayang sampai nak matilah. Tapi sumber inspirasi saya hari-hari adalah kanak-kanak. Tapi saya tak nak kanak-kanak saya sendiri. Okay. I don't want. Okay. So anak orang lain okay. So kanak-kanak tu adalah sumber inspirasi lah Tuan Syed sendiri. So kiranya orang cakap, mungkinlah ada orang cakap ala kanak-kanak apalah sangat kan. So bagi Tuan Syed, kanak-kanak tu adalah
membakar semangat lah untuk teruskan dalam bidang NGO. So, kita ada soalan daripada penonton. Soalan pertama, ada komen soalan. Ada komen daripada kita punya penonton live. Tahniah tim Virtual Live MMSCP kerana move one step forward. Skrin penuh dengan informasi. Keep it up. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Kami akan sentiasa improve lah. Apa yang kami boleh improve lah. So korang kena terus tengok live kita orang dan support kita orang untuk teruskan live ni lah. Okay, seterusnya kita ada komen yang kedua. Bagaimana cara tuan untuk membantu mangsa dera, cabul ataupun lain-lain untuk tampil ke hadapan untuk mendapat bantuan tanpa rasa takut? Oh, soalan tu tak sesuai nak jawab dekat sini sebab dia proses dia tu lama. Tapi yang pendek kata untuk saya ialah percaya pada orang yang komplain tu, anak-anak tu, pastikan anak-anak tu rasa macam dia orang yang diceritakan tu adalah orang yang selamat. Kemudian kita kena dan kalau dia belum bersedia, kita jangan paksa dia. Saya selalu buat macam tu, dan lepas dia faham kenapa dia kena buat, biasanya dia orang akan buatlah laporan tu. Kiranya susah tu yang tu. Yalah, kiranya anak-anak kita ni kena ada rasa percaya lah macam tu. Dia tak boleh macam Meja, aku ada benda nak cakap dengan kau ni tau. Lepas tu Meja, apa dia? Itulah, aku kena cabul dengan 8 ekor kambing. Kemudian, macam tu kan. Tak boleh. Dia mesti macam, muka mesti macam, oh ya ke? Macam biasa, macam biasa. So dengan saya pun, saya macam, okay, kenapa ni? Bila saya akan buat macam tu lah. So, dia tak boleh terperanjat, dan kebanyakan orang tu, dia akan terus tinggikan suara. Itu antara benda yang buatkan kanak-kanak stop cakap. Takutlah untuk cakap benda sebenar yang terjadi. Sebenarnya tengok untuk yang 21 umur macam Mek Jah ni, dia cerita dia macam ni. Katalah ada orang pergi kat Mek Jah kan, umur 21 juga, bukan saya. Jadi dia cakap, Mek Jah, aku ada benda nak cakap ni. Aku kan hari tu kan dengan pensyarah aku kan ada keluar. Mek Jah mulalah mata dah ting kan. Jadi bila dia perasan, dia akan terus macam, okay, Mek Jah tak boleh. Dia boleh terima setakat keluar je, dia dah mula macam tu. Jadi dia akan senyap yang lain. Dia tak cerita pun. Kita orang share minum air dan gunakan satu straw yang sama. Dia tak cakap dah. Sebab dia tahu Mek Jah mesti macam apa ni, kepang macam tu. So kanak-kanak pun sama. Kanak-kanak hanya cerita benda yang dia rasa orang tu boleh terima je. Faham tak? Jadi setakat macam, Mek Jah, aku keluar dengan lecturer ni, Mek Jah dah mula macam habis. Dia pun terus senyap. Itu je lah. Jadi aku rasa tak sedap hati lah. Padahal kalau dia diberikan ruang, dia mungkin akan cerita lain. Nampak tak? So dengan kanak-kanak pun sama. Kanak-kanak dia tak nak mengecewakan orang dewasa. Jadi dia akan cerita apa yang dia rasa orang dewasa tu boleh terima saja. Faham jadi tak? kita ni macam sebagai pendengar pun kena memang kena melatih, tak boleh judge lah, tak boleh menghakimi dan menghukumi. Okay. Kita ada soalan. Adakah tuan mempunyai NGO sendiri di bawah kendalian tuan? Lah. Okey, ni kena salahkan Mek Jah. Komplain pasal dia 01331 berapa? 313886. Okey, nombor ni kena ingat tau untuk program ni. Komplain pasal dia sebab dia tak tanya pun nama NGO saya apa. Jadi NGO saya nama dia Puak Payung. So Puak tu macam tribe kan, macam Red Indian kan, bukan? Puak tu adalah persatuan untuk anak kita. Puak Payung tu sebab logo dia payung. So Puak Payung merupakan NGO yang saya tubuhkan, dan ia merupakan NGO saya kecil je, kita ada 3 orang je kat dalam tu yang buat kerja-kerja ni. Jadi dan di samping itu saya ada juga movement saya sendiri, nama dia Tamak Pahala. Tu sajalah untuk menjawab soalan tadi. Tamak Pahala. So itulah dia tak fokus. Jadi tak apa, tak ada masalah tu. So NGO saya Puak Payung. So Puak Payung adalah NGO yang mementingkan kepentingan kanak-kanak. So untuk korang yang macam mungkinlah penonton live kita ni kan, mungkin korang pun ada masalah dalam family ke, ataupun nak ajukan apa-apa soalan yang orang kata more sensitif lah untuk tanya kepada Tuan Syed, bolehlah nanti kan tanya dalam NGO Puak Payung. Saya terus terang cakap, kalau masalah cerai-berai saya tak minat. Kalau anak angkat saya tak minat. Saya cuma hanya masalah berkaitan kanak-kanak saja. Sebab memang banyak sangat benda-benda macam ni. Jadi saya ada 4 telefon untuk pengetahuan semua. Saya ada 4 telefon, kita bawa 4 telefon ke mana-mana kita pergi. Dan so kita betul-betul kena fokus lah dengan apa-apa kerja yang kita buat. Okay. So kita ada, sebelum kita habis live ni, saya ada satu lagi soalan. Bukanlah soalan sebenarnya, dia macam boleh tak
Tuan Syed ni Tak boleh? Tak boleh. Susah apa dia? Tuan Syed bagilah apa-apa nasihat ataupun kata-kata kepada macam kanak-kanak ataupun ibu bapa pada golongan-golongan belia ni lah. Dia macam ni. Kita tidak duduk keseorangan sebenarnya. Maknanya dia kita hidup dalam komuniti. Kalau kita jaga hanya keluarga kita sahaja dan kita rasa itu yang penting dan tidak mengganggu, kita tak boleh menjamin tersebut sebab kadang-kadang keluarga bila kita keluar dia ada komuniti lain kan. Jadi kita sentiasa kena besarkan benda yang baik luar daripada keluarga kita. Kita kena sentiasa beranggapan bahawa lebih baik kalau ramai orang jadi baik supaya keluarga kita sama-sama terpelihara. Nampak tak? Dan benda macam tu bunyi senang nak buat. Memang aku memang macam tu. Aku memang baik dengan semua orang. Tapi sebenarnya tak bertegur sapa dengan jiran. Jadi benda macam tu tak membantu. Atau bila pergi pasar Ramadan ke pasar pagi ke pasar tani ke kita tak ada nak manis muka. Tak boleh. So saya selalu minta start yang basic aja. Itu sajalah. Baik je lah. Buat baik kepada semua orang. Pada semua orang. Bukan yang mesti nak buat baik bila pergi rumah orang tua je. Buat baik bila pergi rumah anak yatim je. Tak boleh lah macam tu. Sebab nak pergi jauh, kita kena galakkan orang lain jadi sama macam kita atau lebih baik dari kita. Tak semestinya kena jadi macam Ikja pergi masjid setiap minggu kan, join halaqah dan sebagainya. Tak semestinya macam tu. Dia buat baik tu di tempat mana kita berada, di tempat kerja, di tempat parking, di tempat shopping mall, semua tempat boleh buat baik. Yalah. So orang kata kebaikan tu walaupun kecil lah kan, tapi dia tetap, kalau kita ikhlas, kalau kita telus tadi kan, dia tetap orang akan ingat kan. Saya tak tahulah, tak ada benda yang kecil sebenarnya sebab kesan pada orang tersebut besar. Contohnya, kalaulah Amik Jah interview Syed Azmi, kemudian jawab, jadi Tuan Syed, siapakah semua inspirasi Tuan Mahathir? Lepas tu dia pun macam, alamak, macam mana ni kan? Dia pun mengelabar, peluh semua, maskarang semua hilang kan? Jadi, itu tidak membantu dia untuk program ni. Jadi, fungsi saya sebab dia tetap masa saya. Jadi, fungsi saya adalah untuk berbuat yang sesuatu yang dia takkan lupa saya punya lepas ni. Janganlah harap dia takkan lupa saya lepas ni. Jadi tapi telah memudahkan tugas dia. Dan awal-awal tadi untuk para penonton, Tuan Syed cakap pelan-pelan sebab kita ada 1 jam tau. Lama tidak cakap ni. Padahal dia dah habis dah. Kan? Sebab saya faham apa yang dimaksudkan. Sebab ini adalah tugas dia. Dan apalah salah saya untuk memudahkan tugas dia. Terima kasih. Okay. So sekarang kita pun dah bersiaran selama 1 jam. Terima kasih Tuan Syed Azmi sebab sudilah berkongsi pengalaman dan sedikit sebanyak lah tentang apa yang Tuan Syed buat sekarang kan, dan sedikit sebanyak tentang NGO Tuan Syed sendiri. So macam sebelum ni, setiap segmen kita akan ada satu quiz. So quiz hari ni akan diberikan oleh Tuan Syed sendirilah. Okey, quiz ini jawab di bahagian komen. Betul. Okey, dan kemudian kita akan pastikan ada hadiah. Kalau tak ada, kena komplain nombor telefon 013 3138686. Okey, jadi soalan kuis pada hari ini dari saya adalah, definisi kanak-kanak adalah umur berapa tahun? Bukan tiket admission kanak-kanak ke Mini Malaysia, okey? Maksudkan saya ialah definisi kanak-kanak di Malaysia ni adalah sehingga berapa tahun? Okey, sila jawab di komen. Betul. Korang boleh jawab soalan ataupun kuis tadi dekat ruang komen. So nanti kita orang akan pilihlah jawapan yang betul, yang cepatlah jawab. Siapa cepat, dia dapatlah hadiah daripada kami. So, terima kasih Tuan Syed untuk perkongsian kita petang ni. Jadi sebelum kita akhiri live kita, saya nak ingatkan yang sekarang ni Mini Malaysia masih lagi menjalankan promosi Malakan, iaitu promosi untuk anak-anak Melaka, iaitu untuk tiket masuk ke Mini Malaysia lah. Kita ada diskaun sebanyak 50%. Untuk dewasa berharga RM8, kanak-kanak berharga RM5. Selain tu, kita dekat dalam Mini Malaysia pun ada aktiviti-aktiviti lain. Macam kita ada ATV, kita ada aktiviti memanah, kita ada memancing. Dan kita dalam ni pun ada swimming pool. Untuk swimming pool, harga tiket dewasa RM8 dan kanak-kanak berharga RM5. So korang kalau nak datang sini, nak booking ATV, korang boleh contact dekat nombor 013-313-8686. Dekat nombor tu pun korang boleh juga kalau nak tanya apa-apalah yang berkaitan dengan package-package yang kami sediakan. Yes. Jadi baiklah,
segmen kita petang ni bersama-sama dengan Tuan Syed Azmi. So terima kasih sekali lagi Tuan. Terima kasih. Okey, jangan lupa untuk menonton segmen untuk esok. Esok kita ada 2 segmen lagi. Esok kita ada Jom Sihat pada pukul 9 pagi dan pada waktu petang pada pukul 3 petang kita ada segmen kecantikan dan kesihatan. So kita jumpa lagi dalam segmen hari esok. Jadi terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidupkan bahagia. Walau jauh, walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa.